Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berpeluang lagi sekali pagi ini untuk bertemu. Dan kita masih lagi dalam surah An-Nur, juzuk yang ke-18, surah yang ke-24. Dan hari ini kita sambung lagi ayat yang ke-44 sampai 53. Okey, ayat 44 sampai 53 ni saya perhati ada dua isu yang utama, iaitu mengenai kehebatan ciptaan Allah di alam ni yang kita selalu lepas pandang, dan juga sifat orang munafik, beza sifat orang munafik dengan orang beriman. Dua isu ni antara yang paling besar lah. Okey, kita tengok perincian di ayat yang ke-44 ni. Allah Ta'ala sebut nikmat yang selalu ada depan mata kita, kita tak pandang. Allah kata yuqallibullahu al-laila wan-nahar. Allah Ta'ala membolak-balikkan malam dan juga siang. Lepas tu dia kata inna fi dhalika la'ibratan li'ulil absar. Sesungguhnya pada yang demikian, maksud berlaku yang siang malam, mempunyai tanda-tanda ibrah, pengajaran bagi orang yang mempunyai abul absar, pandangan mata hati. Maksud apa ni? Maksud dia adanya siang dan juga malam antara nikmat Tuhan yang patut kita syukuri. Kalau kita bincang panjang lagi lah secara saintifik pun, tubuh kita ni Allah Ta'ala buat dia sesuai untuk berehat pada waktu malam. Sebab bila malam dah menjelma masuk, dalam otak kita ni ada satu hormon yang dikeluarkan secara natural semula jadi. Saya duk baca-baca dalam pukul 9 malam tu, sejenis hormon dalam otak kita yang dipanggil melatonin. Bila pukul 9 malam, melatonin akan keluar dengan aktif. Dan bila melatonin ni keluar, kita akan jadi mengantuk. Dan melatonin dia akan beransur-ansur kurang pengeluaran dia pada pukul 5 pagi. Jadi sebab tu bila, dan melatonin ni dia berkait rapat dengan kita kata cahaya matahari. Bila dah gelap, tak ada cahaya matahari, masuk pukul 9 dia pun keluar, menyebabkan kita rasa nak tidur. Allah Ta'ala buat begitu. Dan malam ni adalah untuk berehat, dan siang untuk bekerja. Dan dalam ayat lain dalam surah Al-Qasas, Allah Ta'ala sebut, apa pandangan kamu kalau malam je sampai kiamat, ataupun siang sampai kiamat? Kita akan menghadapi banyak masalah lah kalau malam je. Sebab apa? Baju jemur tak kering-kering, kita akan mengalami krisis tenaga, nak kena cari lampu dan sebagainya. Tak ada lagi cahaya matahari. Kalau siang sepanjang masa sampai kiamat, kita pun susah juga. Kering kontang lah bumi ni. Satu bumi akan jadi padang pasir. Tak ada lagi dah malam nak berehat dan sebagainya. Ini satu benda nikmat siang dan juga malam yang kita kena syukuri. Kemudian ayat 45. Ayat 45 ni Allah Ta'ala cerita mengenai asal kejadian makhluk semuanya daripada air. Jadi Allah kata apa? Wallahu khalaqa kulla dabbatin min ma'. Dan Allah mencipta semua binatang melata atas muka bumi ini daripada air. Jadi air di sini ada dua tafsiran. Satu tafsiran kata air lah, air betul-betul air. Ada yang kata air di sini adalah air mani. Kalau tafsiran yang mengatakan semua makhluk di bumi ini Allah Ta'ala cipta daripada air, betul juga. Sebab semua benda dalam kehidupan kita dia ada unsur-unsur air. Dan kalau kita baca dalam Quran, dalam surah Hud contohnya, ataupun surah Al-Anbiya, dalam kedua-dua surah ni ada ayat yang menyatakan. Contoh dalam surah Hud, Allah kata dia cipta langit bumi dalam 6 masa, dan arash Allah pada masa itu berada di atas air. Dan diketahui umum berdasarkan hadis sahih, arash Allah ni antara makhluk yang paling awal dicipta. Seawal makhluk arash tu pun Allah Ta'ala sebut dia duduk atas air. Jadi air ni antara makhluk Allah yang paling awal dicipta. Dan dalam surah Al-Anbiya, bila Allah Ta'ala cerita mengenai asal bumi langit dulu ni satu, padu, kemudian dipisahkan. Saintis moden dok kata teori Big Bang tu. Lepas cerita mengenai pemisahan langit bumi tu, Allah pun sebut waja'alna minal ma'i kulli syai'in hayy, dan kami jadikan daripada air itu semua makhluk hidup, semua benda hidup. Jadi kesimpulan dia, air ni antara makhluk Allah yang paling senior dan yang paling awal. Dan sangat logiklah kalau kita katakan air ni antara makhluk Allah yang paling awal, dia menjadi sumber kehidupan. Kemudian Allah Ta'ala pun cerita lagi dalam ayat 54. Ayat ni sangat hebat. Allah kata lepas dicipta binatang dabbah yang melata di muka bumi ini, dia kata ada 3 kategori. 3 kategori jenis haiwan. Dia kata faminhum, ada di kalangan mereka, dalam kalangan binatang haiwan tu,
man yamshi ala batnih, jenis makhluk yang berjalan atas perut. Batnih, perut. Apa dia tu? Kita kata ular lah. Dia kata man yamshi ala batnih, berjalan atas perut, menggunakan otot-otot perut macam ular dan binatang-binatang lain. Lepas tu itu kategori pertama, kelas pertama. Ini teori zoologi ni. Zoologi ya. Wa minhum, ada di kalangan binatang tu pula man yamshi ala rijlain, yang berjalan atas dua kaki. Macam ayam, itik, semualah orang lain berjalan atas dua kaki. Lepas tu wa minhum man yamshi ala arba', dan ada dalam kalangan binatang hak melata di bumi ni pula yang berjalan atas empat kaki. Kambing, biri-biri, kuda, unta dan sebagainya. Allah berkata yakhluqullahu ma yasha', dia mencipta, dia sentiasa mencipta apa dia kehendaki. Kenapa dia maha berkuasa atas segala benda. Tuan-tuan, ayat-ayat macam ni bukan disebut sesaja, tetapi supaya kita perhati, dan semua benda kita perhati, kalau kita kaji lagi akan membuahkan takwa kita kepada Allah. Seterusnya ayat 47 sampai 53 ni dia cerita mengenai sifat orang munafik dan juga orang beriman. Allah Ta'ala suka buat perbandingan. Dia kata orang munafik ni antara sifat mereka, dia kata wa yaqulun, mereka selalu duk kata amanna billahi wa bir rasul, kami beriman dengan Allah dan juga Rasulullah. Ini cerita zaman Nabi lah. Wa ata'na, dan kami patuh, kata puak-puak munafik. Tapi lepas tu mereka berpaling. Thumma yatawalla fariqum minhum, kemudian berpalinglah sebahagian daripada mereka lepas tu. Maksud tidak mempedulikan Islam. Lepas tu wa idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkum bainahum, bila dipanggil kepada Allah dan juga Rasulnya untuk berhukum di antara mereka, idza fariqum minhum mu'ridun, ada sekumpulan mereka ni berpaling. Ada cerita yang menarik tuan-tuan. Cerita ni diulang sebut juga dalam tafsiran surah An-Nisa. Cerita dia dua orang lelaki, seorang Yahudi, seorang lelaki munafik, tapi dalam pakaian Muslim lah. Mereka berdua ni berselisih pandangan tentang satu isu. Jadi puak-puak Yahudi ni berkata, dah mung ni Islam, jom kita pergi jumpa dengan Muhammad, biar Muhammad bagi keputusan. Jadi hak munafik tadi tak mahu, dia nak pergi jumpa dengan seorang kahin yang bomoh lah, ataupun pawang yang kita wujud pada zaman jahiliah. Lepas tu bila datang Islam, kahin ataupun pawang ni ada lagi di Madinah. Lepas tu bila didesak oleh lelaki Yahudi tu, mereka berdua pun pergilah jumpa dengan Nabi, cerita apa masalahnya, dan Nabi pun beri keputusan. Keputusan tu kita kata pertikaian ini Nabi beri keputusan dapat ke orang munafik Yahudi tadi. Jadi si munafik ni tak puas hati, dia kata tak mau, jom kita pergi jumpa dengan Umar Al-Khattab. Lepas tu mereka berdua pergi jumpa dengan Umar Al-Khattab. Dia kata kami berdua ni ada masalah, ada isu. Aku cadangkan, kata Yahudi, aku cadangkan nak jumpa dengan Muhammad. Lepas tu kami dah jumpa dan Muhammad dah beri keputusan itu memihak kepada aku. Lepas tu lelaki ni Muslim ni, hak munafik tadi ni, dia tak puas hati, dia datang jumpa kamu, nak keputusan kamu. Lepas tu kata Umar, oh begitu ke ceritanya? Rasulullah dah bagi keputusan, dah bagi keputusan, tapi lelaki ni nak tanya kamu juga. Umar kata okey, duduk diam-diam di tempat kamu, aku masuk ke dalam sekejap. Umar masuk dalam rumah, keluar ambil pedang, pancung kepala si munafik. Riwayat ni ada pertikaian lah kalau baca. Takkanlah semudah itu nak pancung, nak bunuh orang. Takkanlah Umar ni tidak dikenakan keputusan. Tapi kalau kita bincang panjang lagi berkaitan dengan riwayat ini, ada satu pendapat mengatakan Umar ni digelar sebagai Al-Faruq. Al-Faruq ni pemisah antara kebenaran dan juga kebatilan, berikutan cerita ni lah, ada satu riwayat. Lepas tu kalau kita tanya kenapa mudahnya bunuh orang macam tu, tidakkah Umar dikenakan qisas, bunuh balas sebab dia bunuh orang? Ada juga pandangan mengatakan apabila melibatkan batang tubuh Rasulullah tak ada masalah, sebab Rasulullah pernah keluarkan arahan supaya seorang kita kata musuh ketat Islam Yahudi Madinah, Ka'ab bin Al-Ashraf, dibunuh. Jadi tanggungjawab itu diambil oleh 2-3 orang sahabat Nabi. Akhirnya Ka'ab Al-Ashraf itu mati, dibunuh. Sama juga ada seorang sahabat yang buta matanya, isteri dia ni belum memeluk Islam. Isteri duk jaga lelaki buta ni, duk jaga, sediakan makanan. Sambil sedia makanan, dia punya aktiviti mengumpat kepada Rasulullah, kutuk Rasulullah, maki Rasulullah. Jadi dia duk buat begitulah. Lelaki buta ni pun tegur isteri dia, jangan kutuk Rasulullah. Tapi dia buat juga. Akhirnya lelaki buta ni bunuh isteri dia. Dan bila kes ni dibawa kepada Nabi, dibicarakan,
Lelaki buta ni dilepaskan begitu saja. Sebab apa? Dia mempertahankan Rasulullah. Rasulullah ni spesial. Jadi tindakan Umar tadi itu, walaupun riwayat ini mungkin dipertikaikan oleh sebahagian ulama, ada justifikasi dia kenapa Umar buat macam tu dan kenapa Umar tidak dihukum bunuh. Sebab si munafik tadi, dia menolak apa yang diberikan oleh Rasulullah. Kemudian perangai munafik lagi, tengok ayat 49 ni. Dia kata wa in yakul lahumul haqq, kalau sekiranya hak itu memihak kepada mereka, yaitu ilaihi mudhinin, mereka akan segera datang kepada Allah dan juga Rasulullah. Maksud mereka ni oportunis lah. Kalau agak-agak tidak memihak kepada mereka, pergi jauh-jauh. Kalau agak-agak memihak kepada mereka, terus nak cari Islam. Dan kalau kita perhati, ini pun perangai setengah orang Islam. Macam mana? Kalau agak-agak ni tidak memihak kepada mereka, dia tak nak dekati. Tapi kalau agak-agak sesuatu skim nak memihak kepada mereka, masa itulah mereka akan menunggang Islam habis-habisan. Ini banyak perangai orang Islam. Kita minta jawab, biar kalau boleh kita biar konsisten dengan Islam. Kita nak kepada Islam bila menguntungkan kita dan dalam semua keadaan. Jangan kita cari Islam ni hanya bila sistem tu menguntungkan kita sahaja. Kemudian Allah Ta'ala sebut dalam ayat 51 ni, dia kata apa? Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum. Dia kata sesungguhnya sikap orang beriman bila mereka diseru kepada Allah dan juga Rasulullah untuk berhukum antara mereka, ay yaqulu sami'na wa ata'na, mereka akan kata kami dengar, kami patuh. Dan dalam surah Al-Ahzab tuan-tuan ada satu ayat Allah kata wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Dia kata tidak sepatutnya bagi lelaki dan juga wanita beriman bila Allah dan juga Rasulullah dah tetapkan sesuatu, mereka nak kena buat pilihan lain, tak boleh. Jadi kesimpulan dia, orang beriman dia dengar bulat-bulat apa yang diarahkan oleh Allah dan juga Rasulullah. Kalau benda tu baik ataupun buruk, mereka tetap telan dan terima walaupun susah untuk mereka laksanakan. Itu sifat orang beriman. Dan patutnya ayat-ayat ni kita boleh jadikan sebagai apa, cermin lah untuk kita. Adakah kita ni benar-benar beriman ataupun tidak. Bila sampai satu benda, benda ni susah ke aku, benda ni boleh kita kata apa, menyebabkan harta aku habis, tenaga aku habis, tapi demi Islam aku terima bulat-bulat. Itulah sifat orang beriman. Dan seterusnya ayat 53 ni pun sama lah. Ini cerita mengenai orang munafik. Jadi kesimpulan apa kita dapat pada pagi ni, antara yang paling penting bagi saya, beza antara sifat orang beriman dan juga orang munafik. Orang beriman dia terima bulat-bulat tanpa pertikaian kalau benda itu keputusan daripada Allah dan juga Rasulullah. Dan mereka beriman, mereka yakin walaupun nampak macam susah, tetapi bila Allah suruh, Rasulullah suruh, itu adalah sesuatu yang sangat baik. Dan kalau orang munafik pula, dia akan ambil sesuatu yang menguntungkan mereka saja. Itu sifat yang buruk. Wal'iyadzubillah. Dan insyaAllah kita sambung lagi besok. Dan antara besok perkara yang menarik juga nak dibincangkan, janji Allah untuk meneguhkan kedudukan umat Islam sekiranya mereka berpegang penuh kepada Islam. Dan juga besok kita akan bincang juga kelebihan orang yang mengikut sunnah Nabi dan adab dalam rumah tangga. Ada 3 waktu, waktu tidur dan juga waktu mimpi yang mungkin membawa petanda yang benar. Cukup tuan-tuan untuk pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sekali lagi pagi ini kita diizinkan Allah untuk bertemu dan kita sambung lagi surah An-Nur. Masih lagi dalam surah An-Nur, dan pagi ini kita baca ayat yang ke-54 sampai 58. Dan hari ini ada, saya boleh katakan ada 3 isu utama yang Allah Ta'ala cuba beritahu kepada kita. Yang pertama, arahan mentaati Allah dan juga Rasulullah. Dan lebih spesifik, apakah kelebihan kalau kita mentaati Rasulullah ataupun ikut sunnah Nabi. Itu ayat yang ke-54. Allah kata, qul ati'ullaha wa ati'ur rasul. Katakanlah Muhammad kepada umatmu kita semualah, taatilah Allah dan taatilah Rasul. Apa saja yang Allah suruh dan juga Nabi suruh, kita taati.
Kemudian Allah pun kata di hujung ayat ni, ini penting ni. Ini sangat penting. Allah kata wa in tuti'uhu tahtadu. Kalau sekiranya kamu mentaati dia, maksud Rasulullah, tahtabu, kamu akan mendapat petunjuk. Jadi para ulama salaf dia kata apa? Dia kata siapa-siapa yang menjiwai ataupun menghayati sunnah Rasulullah secara sebutan dan juga perbuatan. Maksudnya apa yang Nabi sebut, dihayati, diamalkan belaka. Nataqa bil hikmah, orang tu akan berbicara dengan hikmah. Maksudnya dia akan dapat wisdom. Sebaliknya siapa yang bercakap ikut hawa nafsu dia, terlintah nak buat apa dalam agama ataupun di luar agama yang didakwa atas nama agama, dia akan bercakap dengan penuh bid'ah. Jadi kesimpulan dia, kalau kita nak dapat wisdom, kebijaksanaan luar biasa, kita kena ikut Allah, dan lebih-lebih lagi kita kena ikut Allah dan juga Rasulullah. Dan banyak sangatlah kelebihan kalau kita duk menghayati sunnah Rasulullah. Sebab tu tuan-tuan, para ulama pentingkan ini sunnah Nabi buat, ini sunnah Nabi buat. Dan bila berbicara mengenai sunnah Nabi ni, ramai orang kita yang silap macam mana duk ingat sunnah Nabi ni sesuatu yang berbentuk fizikal semata-mata. Contoh pakai kayu sugi, bangun qiyamul lail, puasa Isnin Khamis. Itu pun memang sunnah Nabi, itu tak boleh dinafikan. Tetapi apa gunanya kalau kita ni qiyamul lail tetapi akhlak buruk? Apa gunanya kita ni selalu puasa Isnin Khamis tetapi malas menuntut ilmu, malas nak baca Quran dan sebagainya. Jadi kalau boleh kita nampak sunnah Nabi ni secara holistik, secara menyeluruh, kita buat yang Nabi suruh secara fizikal, bersugi, Isnin Khamis puasa, qiyamul lail, baca Quran, dan pada masa yang sama kita jaga akhlak kita. Dan saya dapati masalah umat Islam sekarang ni adalah masalah akhlak. Banyak akhlak yang buruk menyebabkan Islam tu nampak bodoh. Dan Nabi pun disebut dalam sebuah hadis, antara tujuan pengutusan Nabi ni adalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Jadi kita ambil ikut sunnah Nabi ni secara berpackage, full package. Menuntut ilmu, baca Quran, buat apa Nabi suruh secara fizikal, dan jaga akhlak, barulah nampak itulah hak dibawa oleh Nabi. Kemudian seterusnya ayat 55 ni. Ayat 55 ni janji Allah kepada orang beriman yang betul-betul menghayati dan juga memperjuangkan Islam. Ini pun satu masalah ni. Ramai yang mendakwa memperjuangkan Islam tetapi tak berapa nampak akhlak Islam pada mereka. Ini umum kena berlaku ni. Tengok Allah kata wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus solihat. Allah menjanjikan kepada orang yang beriman dan beramal soleh dalam kalangan kamu, orang Islam. Apa janji Allah? La yastakhlifannahum fil ard. Dia akan menggantikan kamu sebagai pemimpin di dunia ini, di bumi, kama stakhlafal ladzina min qablihim. Sebagaimana Allah Taala pernah menjadikan orang sebelum kamu sebagai pemimpin. Lepas tu wala yumakkinanna lahum dinahum allazi irtada lahum, dan dia janji, Allah janji dia akan benar-benar mengukuhkan agama kamu yang Allah redha. Agama itu kepada kamu, masuk Islam lah. Nanti bila kita bincang lagi ayat ni, kita mungkin tertanya-tanya kenapa Islam ni agamanya benar tetapi tidak dapat memberi manfaat besar kepada seluruh umat Islam. Waktu Allah kata wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna, dan dia Allah akan benar-benar menukar kepada kamu aman selepas kamu berada dalam ketakutan. Ini ada cerita zaman Nabi mereka ni. Syarat dia apa? Ya'budunani, kamu kena sembah aku sahaja, la yusyriku nabi syai'a, dan jangan menyekutukan aku dengan sesuatu apa. Ayat ni tuan-tuan, kalau ikut khitab ataupun siyak, konteks benar ayat ni cerita kepada umat Islam pada zaman Nabi lah. Sebab apa? Umat Islam pada zaman Nabi semasa berada di Mekah 13 tahun teruk ditindas, dan mereka ni dalam keadaan sangat, kita kata, genting dan juga ketakutan, sehingga akhirnya memaksa mereka, Rasulullah terutama sekali, berhijrah ke Madinah. Dan bila hijrah ke Madinah, mereka masih lagi diancam. Dan kalau baca dalam tafsir ayat ni, umat Islam selepas hijrah ke Madinah, pendek kata, setiap malam tidur dengan pedang. Tidur dengan pedang. Kenapa? Musuh duk serang. Ada musuh dalam selimut, orang munafik, Yahudi dan sebagainya. Tetapi mereka tetap berjuang atas nama Islam dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah. Akhirnya
selepas kita kata perang Khandaq ataupun perang Ahzab yang berlaku pada tahun ke-5 Hijrah, Rasulullah pun kata kepada para sahabat dia, lepas kekalahan tentera Ahzab ataupun tentera bersekutu yang mengepung Madinah pada tahun ke-5 Hijrah tu, Nabi kata apa? Mereka tidak akan lagi memerangi kita selepas ini. Jadi keamanan tu boleh dikatakan bermula pada waktu itu. Kemudian tahun ke-8 Hijrah, umat Islam berjaya menakluki Mekah. Lepas tu satu persatu kemenangan diberikan kepada Allah. Jadi Allah Ta'ala buktikan ayat ni bermula, kalau boleh kita katakan bermula pada tahun ke-8 Hijri. Dan seterusnya empayar umat Islam ni berkembang sehingga kalau baca dalam tafsir pada zaman Nabi itu berkembang sampai ke mana? Sampai ke apa? Nabi dah hantar surat kepada semua raja-raja di sekeliling tanah Arab. Kemudian berkembang lagi empayar Islam pada zaman Saidina Abu Bakar dan Saidina Umar sehinggalah sekarang. Jadi kesimpulan kita kata, kalau kita nak supaya Allah Ta'ala boleh ganti kedudukan kita menjadi pemimpin, khalifah, pentadbir ataupun kita kata raja di dunia ni, nak betul-betul maju, kita kena berpegang teguh kepada Islam seperti yang ditunjukkan oleh Allah dan juga Rasulullah. Sebab ayat ni dia apa? Kalau kita perhati, Allah Ta'ala bawa datang dengan lafaz takkid. Takkid maksud pengukuhan, penegasan. Dia kata apa? Allah Ta'ala janji kepada kamu dengan syarat kamu ni beriman dan beramal soleh dan tidak menyekutukan Allah, Dia akan benar-benar menanti kamu sebagai khalifah, pemimpin di bumi. Lepas tu macam orang sebelum pernah dapat empayar tu, dan Dia akan kukuhkan agama kamu, dan Dia akan tukar rasa takut kamu itu kepada keamanan. Dan benda ni berlaku dah kepada para sahabat Nabi dan seterusnya generasi berikutnya, Khalifah Bani Umayyah, Abbasiyah dan sebagainya. Jadi kesimpulan mudah saya nak bagi, kalau kita nak kita maju ke depan, kita kena pegang sungguh kepada Islam, bukan kita menunggang Islam. Ada beza tu. Kita pegang sungguh kepada Islam, bukan menunggang Islam. Beza macam mana? Pegang sungguh kepada Islam, Islam kata A, kita pun kata A. Islam kata B, kita kata B. Islam kata jangan maki hamun orang, kita jangan maki hamun orang. Ada pun orang yang menunggang Islam ni, dia maki hamun orang, dia pun cari dalil, cari nas, nak bagi boleh maki hamun orang. Dia kutuk orang, dia buat apa-apa pada orang, dia pun cari nas, dalil, nak menyokong apa pendapat dia tu. Sepatutnya bukan begitu. Bila kita membawa Islam, kita bawa akhlak yang mulia. Ini teguran untuk diri saya sendirilah. Dan yang terakhir sekali ayat 58. Ayat 58 ni cerita mengenai adab dalam rumah tangga. Cerita asalnya Rasul ada dua riwayat. Satu riwayat, satu hari sahabat Rasulullah suruh seorang budak hamba ni pergi panggil Sayyidina Umar di rumah dia. Jadi budak hamba ni mengkali ilmu sosial yang tak kuat, psikologi pun tak kuat, jahil. Dia masuk ke dalam rumah Sayyidina Umar tanpa minta izin. Dia masuk dalam bilik Sayyidina Umar. Ketika Sayyidina Umar berada dalam keadaan tidak berapa sesuai, mungkin waktu zuhur, tengah duduk tidur dan sebagainya. Kemudian satu riwayat lagi, ada seorang sahabiah wanita, dia ada hamba lelaki. Kata hamba lelaki ni jenis masuk dalam bilik dia untuk minta buat kerja apa-apa tanpa minta izin, dan banyak kali aurat dia terdedah. Jadi berikutan tu dia cerita ke Nabi, Allah pun turunkan ayat ni. Allah kata apa? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, liyasta'dinkumul ladzina malakat aymanukum alladzina lam yablughul hulma minkum thalatha marra. Hendaklah dididik atau diberitahu kepada hamba yang kamu miliki dan kanak-kanak yang belum kita kata sampai akhir balik ni, minta supaya mereka minta izin 3 kali ataupun 3 waktu sebelum mereka masuk ke rumah. Dan benda ni kita kena praktik juga sampai sekarang. Kadang-kadang anak-anak kita ke orang gaji kita, dia masuk ke dalam bilik kita secara bebas tanpa izin pada 3 waktu. Bila tu? Satu, min qabli salatil fajri, sebelum salat subuh. Yang pertama sebelum subuh. Wa hina tad'una thiyabakum min adh-dhahirah, ketika kamu buka pakaian untuk berehat pada waktu zuhur. Wa min ba'di salatil isya, dan juga selepas solat isya. 3 waktu ni disebut sebelum zuhur, sebelum subuh, lepas tu ketika waktu tengah hari, dan juga selepas isya. Kenapa ini biasanya waktu yang manusia tidur? Dan bila orang tidur ni, dia biasanya pakai pakaian tidak proper lah. Takut panas, buka baju ke dan sebagainya. Jadi pada 3 waktu ni Allah suruh ajar kepada hamba kita
ataupun anak-anak kecil ni jangan main redah macam tu, bimbang nanti nampak aurat dalam keadaan tidak elok. Ini satu kehormatan. Kena ketuk pintu, minta izin dan sebagainya. Jadi ayat ni cerita adab dalam rumah tangga. Cuma yang menariknya, kenapa disebut secara spesifik 3 waktu ni? Allah sendiri sebut. Dia kata sebelum subuh, ketika tengah hari kamu buka pakaian sebab panas biasanya, dan juga selepas solat isyak. Ini waktu, 3 waktu yang biasa manusia tidur. Dan difaham daripada ayat ni, ini jugalah 3 waktu kalau kita tidur, kita bermimpi dan kita menepati syarat-syarat mimpi. Apa syarat mimpi? Kita ni sebelum tidur baca doa-doa tertentu. Lepas tu sebelum tidur pun tidak ada pengaruh psikologi. Bukan kata sebelum tidur kita tengok cerita, jadi kita mimpi benda tu dalam tidur. Bukan. Dia kena betul-betul bersih. Dan syarat berikutnya, waktu tidur yang betul. Inilah contoh waktu tidur yang betul. Lepas tu yang berikutnya, kita ni ketika sedar dalam kehidupan seharian, bukan yang jenis penipu. Sebab Nabi kata orang yang pandai benar mimpinya adalah orang yang pandai benar lidahnya. Kalau dia ni asyik-asyik menipu saja, mimpilah pukul berapa, mimpilah masa mana sekalipun, mimpi itu tidak membawa apa-apa petanda. Jadi bila waktu mimpi yang mungkin benar ni, 3 lah. Sebelum subuh. Dan ulama mengatakan mimpi sebelum subuh ni antara mimpi yang paling tepat. Sebab dipanggil waktu Rabbani, waktu ketuhanan. Sebab dalam sebuah hadis lain disebut 2/3 malam bawa ke subuh tu, Allah Ta'ala ataupun rahmat Allah turun ke langit dunia setiap malam. Kemudian wahina tad'una thiyabakum min adh-dhahir ni waktu kedua ataupun dipanggil waktu qailulah. Ada yang kata qailulah ni waktu tidur sedikit sebelum zuhur ataupun selepas zuhur. Tapi banyak pendapat kata sebelum zuhur. Lepas tu wa min ba'd salatil isya, lepas solat isyak. Kenapa disebut lepas solat isyak? Sebab lepas isyak barulah kita tidur, bukan lepas maghrib. Jadi selain pada 3 waktu ni, kalau kita mimpi, kita jangan duk layan sangatlah. Sebab itu mimpi mainan tidur ataupun mimpi yang dicipta oleh syaitan untuk mengganggu kita. Ini lebih kurang tuan-tuan pengajaran yang boleh kita ambil pada ayat ni. Dan ini juga kelebihan Al-Quran. Ayat 58 ni cerita mengenai adab dalam rumah tangga. Dia cerita nak didik akhlak supaya tahu beradab, jangan redah. Dan pada masa yang sama dia ada cerita juga bagi signifikan kepada 3 waktu tidur, yang kalau kita tidur pada waktu ini, tidur itu adalah tidur yang sihat. Lain pada waktu ni tidur yang tidak sihat. Rasa cukup untuk pagi ni tuan-tuan. InsyaAllah besok kita sambung lagi. Besok ada menarik juga cerita. Contohnya cara nak kenyang cepat bila makan. Makan secara berjemaah, nanti kita bincang besok. Dan juga hukum bagi wanita yang menopause, wanita yang putus haid, adakah mereka perlu menutup aurat ataupun tidak. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi pagi ni. Tuan-tuan sedar tak sedar, saya duk kira daripada lepas Ramadan tahun lepas punya Ramadan, kita mula seriously mula daripada surah Al-Isra juzuk 15. Kita baca setiap ujung minggu subuh, satu muka surat. Ni dah sampai juzuk yang ke nak habis juzuk 18. Maksudnya satu muka surat ujung minggu, tolak cuti semua sekali. Setahun dapat 3 juzuk. 3 juzuk setahun dapat baca macam ni. InsyaAllah 10 tahun khatam. Ini satu langkah yang baik lah. Satu langkah yang baik untuk kita kata sama-sama kita. Kalau tak tahu secara mendalam perisi kandungan Al-Quran tu, kita tahu secara umum macam ni baguslah untuk tarik minat kita lebih mendalami Al-Quran. Okey, untuk pagi ni saya bacakan tadi ayat 59 sampai 61 surah, masih lagi surah An-Nur, surah Cahaya. Dan ayat 59-60 ni dia ada 2 isu. Kemudian ayat 61 satu isu dalam rumah tangga. Okey, ayat 59 ni Allah kata apa, berkaitan dengan, masih lagi dia berkait dengan ayat sebelum tu. Maksud dalam sebuah rumah family. Kalau ayat 58 tu Allah Ta'ala cerita adab yang perlu dididik ataupun diajar kepada kanak-kanak yang belum akil balik.
Di bahagian mana rumah pun boleh masuk, tapi di dalam bilik tidur ibu dan juga ayah kena minta izin pada 3 waktu yang spesifik. Kemudian bila ayat 59 ni Allah Taala sebut secara umum pula, dia kata wa idza balaghal atfalu minkumul hulum, apabila kanak-kanak kamu tu, awak tadi kecil tu, kita ajar ketika kecil, nak pergi ke mana saja dalam rumah ni boleh, tetapi untuk bilik tidur mak ayah pada 3 waktu ni, ketika waktu tengah hari qailulah, waktu tidur sekejap tengah hari, sebelum subuh dan juga selepas isyak. 3 waktu ni kena minta izin secara khusus. Adapun ayat 59 yang kita bacakan tadi, bila kanak-kanak dah meningkat dewasa, kita kena ajar dia secara lebih spesifik adab-adab. Maksudnya dulu awak kecil tak apalah, boleh tengok aurat orang makcik ke siapa dalam rumah, tapi sekarang tak boleh dah, kamu dah meningkat dewasa dan kamu kena minta izin secara lebih proper. Cuma ayat 59 ni Allah Ta'ala sebut apa? Wa idza balaghal atfalu minkumul hulum. Bila kanak-kanak dah sampai al-hulum. Hulum ni kalau ikut sebenarnya mimpi ataupun dia kata aqibali. Jadi pada perkataan hulum di sini dia katakan mimpi ni mimpi basah lah. Mimpi seorang remaja yang keluar mani menyebabkan dia ternaik darjat jadi orang baligh ataupun dewasa. Baligh tu dah sampai kita kata usia dia untuk taklif hukum hakam. Kalau dia buat dosa dia tanggung sendiri. Perbincangan mengenai hulum ni dibincangkan oleh ulama. Ada yang kata 15 tahun, ada yang kata 18 tahun dan sebagainya. Lepas tu ada juga yang kata berdasarkan tumbuh bulu ataupun tidak. Hak kata tumbuh bulu ataupun tidak, mereka berhujahkan peristiwa dalam perang Khandaq, selepas perang Khandaq ataupun perang Ahzab. Perang Khandaq ataupun Ahzab ni umat Islam Madinah dikepung oleh seramai 12,000, ada riwayat kata 15,000 musuh luar dan juga musuh dalam. Musuh dalam tu siapa? Yahudi Bani Quraidah berpakat dengan musuh luar. Jadi bila habis perang tu tentera musuh dipukul ribut. Jadi Nabi dapat arahan daripada Allah untuk menggempur Yahudi Bani Quraidah, sebab mereka dah berjanji dengan Rasulullah untuk sama-sama jaga Madinah. Lepas tu bila mereka dapat peluang, mereka buat perjanjian lain dengan orang Mekah untuk memerangi. Jadi mereka ni selayaknya dihukum, kira sebagai pengkhianat. Bila Nabi pergi gempur perkampungan Yahudi Bani Quraidah, selepas mereka ni dijatuh, apa kita kata, dia dapati bersalah, nak dihukum, hukum pancung. Dan ketika nak pancung tu, Nabi dalam sebuah riwayat, Nabi kira siapa hak nak kena pancung tu antara petanda dia tumbuh bulu ataupun tidak. Kemudian ada yang kata 15 tahun yang masuk ke hulum tu. Sebab apa 15 tahun? Ada yang berhujah pula dengan peristiwa perang perang Badar dan juga perang Uhud. Contoh dalam perang Uhud, bila tentera Islam ni keluar untuk melawan tentera musyrikin Quraisy, Nabi letak syarat umur mesti 15. Ada yang tak cukup 15 tahun, Nabi suruh balik. Maksud mereka masih lagi kanak-kanak lah. Okey, itu ayat 59. Ayat yang ke-60 ni isu dia kata wanita yang putus haid ataupun menopause. Wanita yang menopause ni Allah Ta'ala beri sedikit kelonggaran kepada mereka. Allah kata wal qawaid minan nisa, dan wanita yang dah pencin ataupun putus haid, allati la yarjuna nikaha, yang tak ada lagi dah rasa dia ni nak menikah, maksud tua sungguh dah ni. Falaisa alaihinna junah, tidak menjadi dosa ke atas mereka, an yad'na thiyabahunna ghayra mutabarrijatin bizina, maka tidak menjadi dosa bagi mereka untuk, dia kata, tidak memakai pakaian mereka yang tidak berhias. Maksud di sini tudung kepala. Tudung kepala. Maksudnya wanita yang menopause ni macam nenek kita dah tua tu, katakanlah mereka tak nak tudung kepala, dibenarkan oleh Islam. Dengan syarat dia ni tidak ada lagi rasa nak menikah, memang tua sungguh lah. Tapi kadang-kadang kalau kita letak menopause mata-mata, ramai juga wanita yang ada penyakit. Lepas tu doktor pun terpaksa buang rahim pada usia yang muda. Umur dia 40 lebih tu sudah menopause, tetapi dia ni masih lagi cantik dan juga kita kata boleh menarik perhatian orang. Hak macam ni tak termasuk. Macam ni tak termasuk. Yang dimaksudkan oleh ayat ni sangat tua. Tetapi Allah Ta'ala bagi pilihan yang lebih baik. Dia kata wa in yasta'fifna khairul lahun. Dan kalau sekiranya mereka pakai pakaian tu masih lagi menutup aurat, pakai tudung walaupun dah menopause, nah Allah kata itu lebih baik. Maksud ayat ni cerita dua pilihan. Wanita yang sangat tua dah tak ada lagi rasa nak menikah, dia boleh tak pakai tudung. Tetapi kalau dia pakai tudung kepala tu, itu yang lebih baik.
Jadi sebagai orang beriman, kita pilih antara baik dengan terbaik, sudah pasti kita pilih yang terbaik. Jangan pergi pada minimum. Okey, 61 ni cerita mengenai adab dalam sebuah family, rumah. Adab macam mana? Nak makan rumah siapa? Allah kata laisa 'alal a'ma harajun, tidak menjadi dosa kepada orang yang buta, wala 'ala a'raj haraj, kepada orang cacat, wala 'alal marid haraj, tidak juga menjadi dosa kepada orang yang sakit, wala 'ala anfusikum, tidak juga menjadi dosa ke atas diri kamu. Ayat ni panjang lebar perbincangan dia. Kalau kita belajar secara mendalam ayat ni, tafsir saya pernah huraikan ayat ni, ayat 61 saja dekat sejam lebih. Jadi kita ringkaskan ceritanya dalam masa beberapa minit saja. Ayat ni cerita dia apa? Cerita dia ketika pada zaman Nabi ni, bila umat Islam keluar untuk satu misi ketenteraan, pergi berperang semua sekali. Jadi orang cacat, orang buta, orang sakit ini, mereka ni diberi pengecualian untuk tidak ikut berperang. Kemudian mereka ni kadang-kadang menjadi orang-orang yang biasanya diamanahkan oleh orang yang keluar berperang untuk jaga rumah. Contohnya Abdullah ibn Ummi Maktum. Abdullah mu ni buta, jadi mu tak perlu pergi perang. Rumah aku ni, dalam rumah tu, dalam peti ais ke atas meja ada makanan-makanan. Mu tolong jaga rumah aku ni, kuncinya. Jadi kalau mu masuk rumah aku ni, ada apa dalam rumah tu mu nak makanlah. Itu cerita ayat ni. Ayat ni panjang lebar. Kemudian ada rumah-rumah, Allah kata wala 'ala anfusikum, dan tidak juga menjadi dosa kepada diri kamu untuk makan tanpa izin di rumah siapa? Buyutikum, rumah kamu sendiri, ataupun buyuti abaikum, rumah ayah kamu, ibu kamu, adik-beradik lelaki kamu, adik-beradik perempuan kamu, au buyuti a'mamikum, rumah pakcik kamu sebelah ibu ayah, rumah pakcik sebelah ayah, dan juga rumah pakcik dan juga makcik sebelah ayah, dan juga rumah pakcik dan juga makcik sebelah ibu, ataupun mana-mana rumah yang malaktum mafatihahu, yang kamu miliki kunci dia, au sadiqikum, ataupun rumah kawan-kawan kamu. Jadi maksudnya ada sebahagian rumah ni memang macam rumah kita sendiri, rumah ayah, rumah mak dan sebagainya, disenaraikan dalam senarai ayat ni. Kita seolah-olah dah diberikan kebebasan untuk makan, pergi ke dapur ada pisang ke atas meja, kita ambil. Berdosa ke tidak? Tak berdosa, sebab rumah ni rumah saudara mara kita yang dekat dengan kita, mereka ni biasanya tidak berkira untuk kita ambil benda-benda macam ni. Ayat ni tuan-tuan secara umum macam tu, tetapi kita pun kena ambil kira juga. Walaupun ayat ni kata boleh makan di rumah pakcik, adik-beradik tanpa izin, sebab mereka ni ahli keluarga rapat dan mereka ni biasanya tidak jadi masalah kalau kita ambil. Tapi kadang-kadang kena melihat juga kepada uruf ni, keadaan sekeliling dan juga semasa. Kalau kita tahu dah ni jenis kedekut, kita makan dia akan berkira, itu dah ada sedikit pengecualian. Dan pada masa yang sama ayat ni juga cerita apa ni? Dia kata boleh makan dalam rumah sekian. Sebab apa? Ini satu signifikan ataupun gambaran daripada Allah. Mereka inilah ahli keluarga yang sepatutnya kita hubungan silaturahim secara rapat. Ayat ni cerita pasal silaturahim juga. Kemudian Allah kata laisa alaikum junahun, tidak menjadi dosa kepada kamu an ta'kulu jami'an, makan bersama-sama, atau ashtata, ataupun secara berasingan. Kenapa ayat ni turun ni? Sebab sahabat Nabi ni oleh kerana mereka ni nak bersedekah, nak share kesenangan, kesusahan bersama dengan orang lain, mereka biasa makan berjemaah atau makan bersama-sama. 2 orang pun cukup dah. Lepas tu kadang-kadang oleh kerana nak makan berjemaah ni, tunggu tak ada orang boleh join dia tunggu sampai satu tempoh masa, dia pun tak makan. Jadi Allah tak nampu turunkan ayat ni. Allah kata makan sendiri-sendiri, seorang-seorang pun tak apa, kalau makan berjemaah lebih baik. Dan hadis lain Nabi sebut, ada orang tanya Nabi, Rasulullah, kenapa kami makan kami tak kenyang? Nabi kata mungkin kamu makan seorang-seorang, jadi makan secara berjemaah. Sebab tu kita macam contoh, kalau kita boleh makan sekali berjemaah, makan dalam talam semua sekali, benda ni akan menyebabkan barakah pada makanan itu ada, kita jadi cepat kenyang. Dan bahagian terakhir ayat 61 ni, Allah cerita adab bila masuk rumah. Dia kata fa idza dakhaltum buyuta, bila kamu masuk dalam rumah atau buyut kamu, rumah kamu, fasallimu ala anfusikum tahiyatan min indillahi mubarakatan tayyibah, maka beri salam ke atas diri kamu sendiri sebagai satu penghormatan daripada Allah yang penuh keberkatan dan juga kebaikan. Maksud bila kita sampai ke rumah kita, buka pintu, bagi salam, assalamualaikum.
Kita kata dalam rumah tu tak ada orang, bagi salam buat apa? Ada malaikat, ada jin dan sebagainya. Lepas tu ada juga riwayat mengatakan kalau kita masuk rumah yang tak ada orang, kita baca apa? Assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Kalau baca tafsir ayat ni ada, itu satu lafaz yang. Lafaz ni lah juga yang kita gunakan ketika apa? Dalam semayang tu. Assalamu alaina, sejahtera ke atas kami, wa ala ibadillahi salihin, dan kepada hamba-hamba Allah yang salih. Dan disebut juga tahiyatan min indillahi mubarakatan tayyibah. Dalam sebahagian tafsir sebut ayat ni juga antara ayat yang kita baca ketika tahiyat akhir semayang tu. Cuma kena beringat sikit, ada riwayat yang mengatakan bila Nabi naik ke langit ketika Mi'raj tu, tahiyat tu datangnya daripada dialog Allah dengan Rasulullah dengan Allah Ta'ala. Itu riwayat yang tidak sahih. Kalau dalam riwayat yang sahih, dalam Sahih Bukhari, Nabi dah ajarkan at-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatul lillah tu sebelum Nabi naik ke langit lagi. Sebab apa? Rasulullah dengan sahabat dah semayang 2 rakaat pada waktu pagi dan juga petang sebelum naik ke langit lagi. Jadi riwayat yang katakan Nabi naik ke langit bila berlaku dialog at-tahiyyatul mubarakatut tayyibatul lillah tu, lepas tu Allah Ta'ala jawab assalamu alayka ayyuhan nabi. Itu riwayat yang tidak sahih. Kemudian satu lagi, orang kita ni baca semayang banyak baca salah, baca at-tahiyya. At-tahiyya ni salah. Dia kena at-tahiyyatu. Dia ta ha tu, ya tu ada sabdu, jangan baca at-tahiyyatul mubarakah. Orang kita ni main lebih kurang. Sama macam bagi salam. Assalamualaikum, apa benda tu? Assalamualaikum. Sama juga at-tahiyya, bukan at-tahiyya. At-tahiyyatul mubarakah. Boleh rujuk Kenapa kita bimbang? Kita rasa kita baca betul dah, tapi kita baca tu lafaz yang salah, yang menyebabkan tidak ada makna, letih saja baca. Sama juga setengah kita duduk baca iqamah, asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu ni tak betul, dia kena asyhadu, ha tu kena clear. Kalau asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu ni tak ada makna, kena betul asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu antara perkara-perkara walaupun nampak kecil, nampak halus, tapi kena jaga. Dan kita kena datang mengaji supaya kita semayang ni betul-betul, ibadat kita ni betul mengikut kaedah yang betul. Jangan main dengar orang sebut kita pun sebut, tapi hak kita sebut tu salah. Allahu a'lam. InsyaAllah kita sambung besok. Dan besok perbincangan kita habiskan surah An-Nur dan masuk sikit surah Al-Furqan. Dan besok antara isu yang akan dibincangkan adalah berkaitan dengan adab kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi ini kita dapat sekali lagi bertemu, dan pagi ini alhamdulillah kita baru saja menghabiskan surah An-Nur dan masuk surah berikutnya, itu surah Al-Furqan. Dan hari ini macam saya kata semalam lah, isu yang utama adalah adab bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kita boleh lihat pada ayat 62 sampai 64 ataupun akhir surah An-Nur ni. Kemudian surah Al-Furqan ni kalau kita perhati, Allah Ta'ala sebut Al-Quran ni diturunkan kepada semua manusia. Okey, cuma ada sedikit pembetulan. Hak semalam, pagi semalam saya silap sebut. Ada kawan tegur lah. Semalam tu ayat 60, saya kata wanita yang menopause, wanita yang menopause dia boleh buka tudung. Rupanya tiada. Dia hukum aurat ni kekal. Wanita yang muda, lain kanak-kanak lah. Wanita yang muda dan juga wanita menopause, mereka mesti menutup aurat. Cuma untuk wanita yang menopause ni diberi kelonggaran untuk buka pakaian. Jadi gini, orang perempuan ni kalau kita faham pada ayat ni, seolah-olah pada zaman Nabi ni ada pakaian basic yang tutup kepala. Lepas ada setengah pakaian tu yang digunakan untuk menutup bahagian dada ni. Sebab apa? Mungkin fashion pada zaman tu sekadar tutup kepala, tapi bahagian dada ni dia ada kain lain pula untuk menutup. Sebab arahan Allah kita baca itu dalam surah An-Nur juga ayat 31, wanita ni mesti menutup kepala
habis sampai ke dada. Jadi untuk wanita yang menopause, rambut tu tetap mesti ditutup, yang boleh dilihat cuma muka dan juga tangan sahaja. Tapi untuk mereka, oleh kerana dah terlampau tua, diberi kelonggaran boleh buka kain yang menutup tubuh tu. Dia kata macam pakaian luar, dia ada pakaian biasa macam baju kurung, lepas ada kain tutup dada. Hak kain tutup dada tu, itu yang dimaksudkan wanita tua yang dah menopause, yang tidak ada keinginan untuk berkahwin dan orang tengok pun dia tak ada selera. Untuk mereka ni diberi kelonggaran boleh buka kain tu, tetapi kepala tetap mesti ditutup. Tetapi kalau mereka kekal berpakaian seperti biasa, masuk tutup aurat, kemudian tutup bahagian-bahagian tertentu pakaian luar dia ni, itu lebih baik. Itu pembetulan yang semalam. Kemudian ayat 62 sampai 64 ni Allah Ta'ala cerita mengenai adab bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia ayat ni untuk lebih kita jiwai, kita kena faham dengan peristiwa pada zaman Nabi. Nanti kita akan ceritalah macam mana. Allah kata innamal mu'minun, sesungguhnya orang beriman ni, alladzina amanu billahi wa rasulih, betul-betul beriman dengan Allah dan juga Rasulnya. Bila wa idza kanu ma'ahu, bila mereka berada bersama dengan Nabi, ala amrin jami', untuk satu urusan yang perlu ramai-ramai, lam yadhhabu, mereka tidak akan pergi meninggalkan majlis tu, hatta yasta'dhinuh, sehingga diminta izin dengan Nabi. Ada dua pandangan lah. Satu umum, kalau kita berada dengan Nabi pada zaman Nabi, ketika ayat ni turun, kalau kita berada dengan Nabi dalam majlis, tak kira majlis ilmu macam ni ke, kalau kita nak keluar, dia tak boleh keluar ikut sedap macam tu saja. Ini khusus untuk Nabi. Ada pun zaman kita sekarang, contoh katakanlah saya duduk mengajar macam ni, tuan-tuan nak pergi ke tandas, tak perlu minta izin lah. Tapi untuk zaman Nabi tak boleh, dia kena angkat tangan minta izin nak keluar. Itu satu pandangan. Satu pandangan lagi, kalau ikut di sebalik asbab ayat ni, ada asbab nuzul mengatakan, bila Rasulullah dapat berita orang musyrikin Quraisy di Mekah bersatu dengan Yahudi Bani Quraidah di Madinah untuk menyerang Madinah. Jadi Nabi pun bincang dengan para sahabat dia. Lepas bincang para sahabat dia untuk menghadapi serangan musuh yang begitu ramai ni, Salman Al-Farisi pun beri cadangan supaya gali parit pada bahagian yang terdedah kepada serangan musuh ni, supaya boleh melambatkan. Dan parit itu dalamnya kata berapa, sampai 6 kaki, lebarnya sampai 10 kaki. Jadi ketika nak gali parit ni perlu gotong royong, kerja bersama. Dan pada masa ni pokok munafik ni dia kerja malas-malas, dan bila mereka nak keluar daripada projek gali parit ini, sebab tak dapat apa-apa upah pun, tidak ada apa-apa kepentingan untuk mereka, mereka lari secara senyap-senyap tanpa meminta izin daripada Rasulullah. Jadi berikutan tu Allah turunkan ayat ni. Allah kata orang beriman ni, betul-betul beriman, kalau dia kena berada dengan Nabi dalam satu urusan yang perlu kerjasama, gotong royong, mereka tidak akan meninggalkan majlis tu, tempat gali parit itu, sehingga minta izin. Kata Allah kata innal ladzina yasta'dilunak, orang yang minta izin dengan kamu kalau mereka terpaksa balik keluar, orang inilah beriman dengan Allah dan Rasulnya. Lepas tu Allah Ta'ala pun beri penghormatan kepada orang beriman, para sahabat. Dia kata fa idza sta'dzanuka, bila mereka minta izin kepada kamu Muhammad, li ba'd sya'nihim, untuk sebahagian daripada urusan mereka, fa'dzal liman syi'ta minhum, berilah. Itu yang pertama. Kemudian yang ketiga, Allah Ta'ala cerita adab dengan Nabi lagi. Allah yang berikutnya, Allah kata la taj'alu du'a ar-rasul, jangan kamu jadikan panggilan Rasulullah itu bainakum, antara kamu, ka du'a ba'dikum ba'dha, macam panggilan sebahagian kamu dengan sebahagian yang lain. Maksudnya kalau kita jumpa dengan Nabi, zaman Nabi, kita tak boleh panggil Nabi dengan nama Muhammad, tak boleh. Nak panggil sama ada ya Rasulullah ataupun ya Nabi Allah. Kenapa? Itu pangkat kemuliaan yang diberikan kepada baginda. Dan kalau kita perhati, bukan nak kata Nabi-Nabi lain tak mulia. Nabi lain mulia belaka, jauh lebih mulia daripada kita. Tetapi Rasulullah sangat istimewa dalam Al-Quran, tuan-tuan. Dalam Al-Quran tidak ada satu ayat pun yang Allah panggil Nabi kita dengan nama dia. Ya Muhammad, tak ada. Tak ada satu ayat pun. Kalau ada, tolong beritahu saya lah. Tetapi dalam Quran, Allah Ta'ala biasa memanggil Nabi-Nabi lain menggunakan nama. Kita buka
dalam surah contohnya surah Al-A'raf, Allah kata ya Musa, wahai Musa. Lepas tu dalam surah Hud Allah kata wa qila ya Nuh ihbit bisalamin minna, dan dikatakan wahai Nuh. Dan dalam surah Hud juga Allah Ta'ala sebut panggil nama Nabi Ibrahim, ya Ibrahim a'rid an hadha, wahai Ibrahim, tak payah bincang isu ni. Jadi maksudnya nabi-nabi lain kemuliaan mereka tinggi, tetapi Allah panggil mereka dalam Quran dengan nama ya Ibrahim, ya Musa, ya Nuh. Tetapi Rasulullah SAW tidak dipanggil dengan nama, sebaliknya dipanggil dengan gelaran. Jadi pengajaran kepada kita, gelaran Rasulullah ni memang diiktiraf oleh Allah dan kita kena hormat baginda, panggil macam tu. Kalau kita nak kait isu ni dengan zaman kita ni, kalau kita jumpa ada orang yang dah ada pangkat ataupun gelaran, tidak menjadi masalah untuk kita menghormati orang tu dengan memanggil gelaran tu. Contoh, dia ni pergi haji dah, jadi kita panggil dia haji, jadi tak ada masalah. Ataupun dia ni dianugerahkan datuk, kita panggil datuk. Jangan pula nama dia sekian, lepas tu dia ada gelaran datuk sekian, kita pun panggil dengan nama dia. Orang tanya kenapa tak panggil dengan gelaran tu, takut dia sombong. Sombong tu masalah hati. Kita tak payah duk belagak macam kita ni Tuhan, tahu apa dalam hati dia. Kalau dipanggil dengan gelaran dia akan jadi sombong. Kenapa? Allah mengiktiraf gelaran Rasulullah dan tidak menjadi masalah sebagai satu cara untuk menghormati orang lain. Yang ada gelaran kita panggil dengan gelaran tu. Okey, kemudian Allah kata qad ya'lamullah, Allah tahu alladzina yatasallaluna minkum liwadha, orang yang yatasallal macam menyelinap keluar, liwadha dengan berlindung belakang orang. Ini balik pada cerita orang munafik tadi. Orang munafik ni dalam projek gali parit tu, mereka nak keluar, nak minta izin. Dia tahu Nabi mungkin tahu dia ni munafik, jadi dia pun, Nabi tengah buat kerja, dia menyelinap, dia undur ke belakang, berlindung belakang orang, undur lagi. Bila Nabi tak perasan, dia pun lompat keluar. Ini yang tercontoh akhlak buruk puak-puak munafik lah. Jadi Rasulullah SAW sudah wafat 1500 tahun lah tuan-tuan. Jadi seolah-olah ayat ni tak relevan lah untuk kita adab dengan Rasulullah. Tidak, ini cerita zaman Nabi, adab dengan Rasulullah secara fizikal. Adapun kita sekarang berada pada zaman sekarang ni, walaupun kita dah jauh dengan Nabi, kita tetap mesti beradab dengan Nabi. Jangan tinggalkan Nabi. Maksudnya bila Nabi kata A, kita kata A lah. Bila dia katakan ini sunnah Nabi, sebaiknya kita buat. Kita jangan kata itu Nabi, kita orang biasa, kita pun tinggal buat ikut sedap kita. Tak boleh. Ingat lagi tuan-tuan, tahun 2013 kami pergi ziarah Tok Guni Aziz almarhum. Lepas masa jumpa dia, dia bagi dah nasihat. Dia kata kita dengan Rasulullah ni kena berada pada posisi yang sangat sesuai. Macam mana? Dia kata kita dengan Nabi ni, kita kena duduk belakang Nabi, jangan lajak pada Nabi. Contoh, Nabi duduk sini, kita duduk depan Nabi, macam kita lebih pandai pada Nabi. Tak boleh. Kemudian kita jauh sangat dengan Nabi, untuk Nabi duduk sini, dia kata kita duduk belakang, tertinggal. Tak boleh juga. Nanti hubungan kita dengan Nabi tidak bersambung, susah nanti di akhirat. Jadi kita, Nabi duduk sini, kita kena ikut belakang dia, biar dekat ikut, jangan lebih lajak dan sebagainya. Sebab tu tuan-tuan, bila kita kata sunnah Nabi kena buat. Dan dalam surah An-Nur pun ada ayat yang ceritakan siapa yang menjiwai sunnah Nabi, dia akan mendapat petunjuk, walaupun dia mengaji tak tinggi, walaupun dia tidak ada PhD, master dan sebagainya. Okey, itu tuan-tuan lebih kurang lah isikan dengan surah An-Nur yang kita bacakan. Dan surah An-Nur ni seperti dalam sebuah riwayat sebut, Sayyidina Umar kata ajarkan surah An-Nur ni kepada orang perempuan kamu, sebab surah An-Nur ni mengandungi berbagai hukum dan sangat terkesan pada orang perempuan dan sebagainya.